Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung bahagian 3. Okay, bahagian 3 kita buka muka surat 132. Apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf? Berbilang tepi. Tadi tepi. Ni pula berbilang tepi. Maksudnya pada tepi tu ada berbilangan. Okay, macam itulah. Dia masih lagi melibatkan dua bucu. Macam tepi juga melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Okey, nampak ni. Ada dua kali tepi. Bilangan darjah ialah dua kali bilangan tepi. Bilangan darjah ialah dua kali bilangan tepi. Contoh kalau darjah kat sini kan. Darjah bagi pi, dia ada 1, 2, 3. Dia ada keluar banyak kali kan. Dia ada berbilang tepi. T pula 1, 2, 3, 4. Sampai macam tu lah jadi dia. Kemudian gelung, melibatkan satu bucu je. Kalau gelung, dia satu bucu je, dia membulat balik semula pada dia. Kemudian, tapi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Nama pun gelung. Gelung bulatan kan. Gelung rotan orang main tu. Okay. Ataupun, getah gelang kan. Kan dia gelung, bentuk gelungan. Dia akan balik semula. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Kenapa dia 2? Darjah dia 1, 2. Nampak tak? Kalau gelung ni dia akan jadi 2. Macam tu. Jadi pada S ni akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah darjah dia. Okey, ini ada ringkasan bentuk. Berbilang tepi ni dia akan ulang. Contoh kan, dia punya perginya B, C, B, C. Dia ulang. B, C ada 2 kan. Sebab tu B, C, B, C. Dia tak salah. Tapi kena tulis dua-dua. Kalau ada namanya berbilang tepi. Ni E4, E3. Dia ada 2. Dia ada 2 tepi. So tu nama dia berbilang tepi. Kemudian gelung. Gelung ni dia berbulat balik semula. Waktu tu cara penulisan dia adalah D, D. Dia pergi D, dia balik semula pada D. Okay, ini adalah antara contoh graf. Okay, seterusnya. Katakan graf di sebelah ditulis dalam bentuk set pasangan tertib G, V, E. V, E ni kan yang kita dah belajar awal tu. Bentuk pasangan tertib ni G, V, E, maka V sama dengan A, B, C, D. Okay, V tu adalah bucu dia. Bintik dia A, B, C, D je. Tapi dia punya hubungan dia ni, dia punya tepi dia ada berapa? Pertama sekali A, B. Dan A, B lagi. So A, B ni adalah berbilang tepi. Dia ada 2 berbilang tepi. B, C, B, C. Kemudian C, D, B, D, A, D, kemudian D, D. D, D bila huruf yang sama, maka dia akan jadi gelung. Dia akan pusing balik. Ni nama E dia. E kecil ni adalah pengganti bagi nama tepi tersebut. AB ni adalah nama hubungan tepi tersebut tu yang menghubungkan bucu apa? Bucu A dan bucu B. Kemudian dia akan menghasilkan tepi E1. Macam tu. Okay, kita tengok contoh 3. Contoh 3, rajah di sebelah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nyatakan V dan VE. V dan NV. V apa tadi? V adalah bintik atau bucu. NV adalah bilangan dia. Jadi P, Q, R, S, T, U. Buatlah bentuk macam set ni. Buka kurungan, tutup kurungan. Kemudian NV adalah 6. Bilangan kita tak perlu buat kurungan. Kita tulis nombor tersebut. Kemudian E dan NE. E adalah bilangan tepi. Bilangan tepi ni pertama sekali PQ, QR, RS, SS. QU, RU, ST, TU, UP, UP. Ya, dia ada 2. Jadi kita kira balik dia ada berapa? Dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tepi. Kemudian bilangan darjah. Bilangan darjah ni, okay, kalau ikut formula pun dah betul dah. Jumlah D V sama dengan 2 kali E, 2 kali tepi. Jadi kita darabkan je lah. 2 darab 10 sama dengan 20. Jadi kita tengok bilangan darjah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Macam tu. Itu bilangan darjah dia. Bucu P dia ada 3, 4, 1, 2, 3. Bucu Q dia ada 1, 2, 3. Yang paling banyak adalah bucu S dan bucu U. S ni ingat bila ada gelung dia akan jadi 2 lah. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Kita pergi kepada contoh 4. Kita cuba buat tanpa tengok jawapan. Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. V tadi adalah bucu. Bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Kita cuba keluarkan. Bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5. Kemudian hubungan dia adalah 1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Macam tu. Pastikan guna pembaris lah buat kan. Dapatlah jadi macam ni. Then P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T, U. Sebenarnya bentuk dia tak tetap pun. Ini adalah cara yang mudah lah. Kita pun tengok pada dia punya hubungan untuk menentusahkan bentuk dia. PU. Pertama sekali PU, PT, PT, QT, QT, QS, QS, RS, RS, kemudian RU. Dalam buku pun lebih kurang macam tu lah bentuk dia kan. Sama, lebih kurang lah. Cuma dia tegak lah kan, cantik. Okay, kita pergi pada contoh 5. Lukis satu graf berbilang tepi dan punya gelung mengikut maklumat yang diberikan. Ingat, berbilang tepi dia akan berulang. Gelung pula bulat macam tu. Balik pada bucu. Berbilang tepi 2 bucu. Gelung 1 bucu. Okay, kita cuba buat P, Q, R, S. Pertama sekali PP. Daripada P adalah ada gelung. Kemudian PQ, PS, QS, QS. QS ni ada 2. Ada bilang tepi. QR, SR, RR. RR pun ada gelung juga. Kemudian B. Ni A, B. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bucu. 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6. Kemudian 2, 7. 2, 7. Buatlah cantik 2, 7. 5, 7. Dan 3, 4, 1, 7, 6, 7, 3, 7, 4, 7. Semua pergi 7. Mungkin 7 boleh letak tengah. Betul lah. Dalam gambar rajah dalam buku ni dia letak tengah. Macam tak kemas kan. Buatlah bentuk yang kemas sikit. Ataupun tengok pada contoh pada buku tu lah. Ingat, pasangan bucu gelung berbentuk AA. Ataupun dia akan balik semula kepada dia. Sini ada tak gelung. Ni PP. PP maksudnya dia gelung. Gelung dia akan menyebabkan satu bucu sahaja. Ingat, dia PP. Bucu yang sama kan. RR. Bucu yang sama. RR. Pasangan bucu berbilang tepi berbentuk AB dan AB. Ni. Mana tadi yang sama? QS. QS, QS. Ni berbilang tepi. Kat sini ada banyak berbilang tepi. 5, 7, 5, 7, 2, 7, 2, 7. Mana lagi? 2, 7, 2, 7, 1, 6, 1, 6. Ni 1, 6, 1, 6. Itulah fungsi dia. Kemudian contoh 6. Tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan.
32213. 32213 ni adalah bilangan darjah, dan bilangan darjah tu dia tambahkan. Graf tidak ada boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Okey, kita tengok balik pada formula. Formula darjah adalah jumlah darjah V sama dengan 2 tepi. Okay, kat sini dah terang-terang dia kata 2. Dia darab dengan 2. Jadi bila darab dengan 2, semua benda akan jadi genap. Jadi bila ganjil, maka graf ni tak jadi sebenarnya. Dia tak lengkap. Ataupun graf tak boleh lukis lah, macam tu tulis sini. Graf tidak boleh dilukis. Jumlah darjah kat sini pula kita tambah 2, 1, 1, 3, 3, 2. Dia akan jadi 12. Dia genap. Bila genap, kita boleh jadikan dia graf. Boleh lukis. Okey, itu saja. Nanti kita akan sambung seterusnya berkenaan yang berkaitan dengan graf terarah, graf tak terarah. So, untuk pemahaman kenalah buat latihan. Alright, thank you semua.